الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan, seluruh jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang kepada saya dan tuan-tuan untuk kita menjadi tetamu Allah, untuk kita mengimarahkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah diberitahu, dibacakan oleh khatib pada minggu ni kan. Orang yang mana menjadikan masjid sebagai rumah kedua. Bagaimana masjid itu boleh jadi rumah kedua kalau 5 waktu sekali pun tak dapat nak hadir. Itu sekurang-kurangnya bermaksud apa? Bermaksud menjadikan masjid sebagai rumah kedua sekurang-kurangnya 5 waktu tu dia ada. Masjid ke surau ke. Kerana apa? Kerana orang mukmin ni apabila berada dalam masjid diberitahu dia seperti mana? Seperti ikan berada dalam air. Selagi mana berada dalam air, selagi itulah dia tenang, selagi itulah dia senang, selagi itulah dia suka. Perkara yang menyakiti dia apa? Perkara yang menyakiti dia ialah keluar daripada masjid. Bila keluar daripada masjid dia akan menggerupu, susah. Begitu juga orang-orang mukmin, dia suka dalam masjid. Suka dalam masjid. Bila keluar masjid, kerana apa? Hanya kerana terpaksa untuk keperluan kerja dan sebagainya. Tapi terpaksa, tetapi hati itu tetap juga terpaut kepada masjid. Tetap juga hati itu berada di masjid. Berlawanan pula dengan orang munafik. Orang munafik yang mana duduk dalam masjid ni macam duduk dalam sangkar burung. Burung duduk dalam tu dia tak sedap. Nak terbang, kawan suka terbang. Burung ni suka terbang jauh-jauh, bebas dan sebagainya. Tetapi kerana ada sangkar tak boleh terbang. Tapi bila ada masa je terbuka je pintu, bagi masa 2 saat je, terus keluar. Satu juga orang mana? Orang yang munafik. Orang munafik ni sebab apa? Sebab kerana apa diberi contoh orang munafik. Kerana apa? Dia nak menunjukkan juga saya ni beriman, saya ni ada dalam hati dia iman. Jadi dia datang dekat masjid. Datang dekat masjid tapi sebab nak tunjuk. Maka bila nampak dia peluang boleh keluar daripada masjid, terus keluar daripada masjid. Jadi itulah dia sebenarnya taufik yang Allah beri pada saya dan tuan, hidayah, kasih sayang. Allah letakkan dalam hati kita ni ada satu kecintaan pada rumah Allah. Yang Allah bagi tahu dalam khutbah bagi tahu kan, apa? Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah SWT suka ialah masjid Allah. Ialah masjid tempat. Ini rumah Allah SWT. Jadi kerana itu kita syukur pada Allah. Dan Allah SWT kumpulkan kita juga untuk kita duduk dalam satu majlis. Majlis yang ada memperingati Allah, yang ada memperingati Rasulullah, yang ada disebutkan nama Allah, sebutkan nama Rasulullah. Majlis ilmu. Yang Nabi SAW bagi tahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk yaltamisu fihi ilman, untuk dia mencari ilmu pada jalan tadi, maka Allah SWT akan memudahkan untuk dia jalan-jalan ke syurga. Memudahkan untuk dia jalan-jalan syurga. Adapun kita datang ke masjid. Kerana itu kalau datang ke masjid sentiasa buat niat. Buat niat untuk apa datang masjid ni? Untuk menuntut ilmu. Kalau ada apa-apa masalah nak berjumpa dengan
siapa-siapa lah, imam ke atau ustaz pun ada kan. Untuk apa? Untuk bertanya tentang masalah ini. Maka perjalanan tadi dikirakan apa? Salah tarikan jalan Tabi Sufi Ahmad. Kita berjalan naik motor, naik basikal, jalan kaki dan sebagainya. Perjalanan tadi dikirakan, muka-muka dikirakan sebagai perjalanan menuntut itu. Maka termasuklah kita dalam yang Allah SWT yang Nabi SAW memberikan berita gembira tadi. Dan insyaAllah kita akan terus sambung kita punya perbahasan atau muzakarah tentang bab solat. Cakap bab solat kan, bab solat, tapi sebenarnya kita sedang memperbahaskan tentang bab perkara yang membatalkan wudu. Jadi kita kena faham bila kata solat, maka bukan kata solat itu apa daripada Allahu Akbar. Daripada Allahu Akbar takbiratul ihram sampai Assalamualaikum. Sebenarnya solat merangkumi sebelum daripada itu dan selepas daripada itu. Sebelum solat apa? Ada wudu. Sebelum wudu apa? Ada istinja. Ada membersihkan, ada apa ya? Membersihkan diri, ada istinja, bersuci dan sebagainya. Maka semua ini akan termasuk dalam bab solat. Dalam bab solat. Di bab solat depan ini kita masih membincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dan perkara membatalkan wudu itu ada berapa? Kalau kita kira macam ada banyak. Yang sebelum pun ada begitu, macam ada banyak. Tapi sebenarnya dia ada 4 sahaja. Ada 4 sahaja. Dan 3 perkara dah lalu. Kita dah bahaskan banyak lebar bulan lepas. Ulang sikit lah sebagai nak remind, ingatkan. Yang pertama yang pertama keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Dan apa-apa sahaja yang keluar maka dia dikirakan satu. Kencing pun dalam tu, berak pun dalam tu, apa lagi macam apa bentuk dalam tu, semuanya dikirakan satu bahagian. Keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur anak Adam. Dan yang kedua, hilang akal. Masuk hilang akal, dia mabuk masuk dalam tu juga. Dia hilang akal sekejap, masuk juga dalam tu. Dan dia itu juga akan membatalkan wudu. Dan yang ketiga ialah menyentuh kemaluan anak Adam. Itu juga termasuk dalam membatalkan wudu. Dan yang keempat, baru kita akan mula, kita akan masuk, kita akan membahaskan sedikitlah mana yang boleh insya-Allah. Dan yang keempat, warabimuha talaqi basyaratai dzakarin wa unsa walau bila syahwatin. Wa in kana ahaduhuma mukrahan aw mayyitan lakin la yanqudu wudu'ul mayyit. Jadi yang keempat, perkara yang keempat yang membatalkan wudu ialah berjumpa ataupun bersentuhan dua kulit lelaki dan wanita. Apabila bersentuhan kulit lelaki dan wanita, bila kata bersentuhan, maka tidak semestinya dengan tangan, dengan kaki kita sentuh, dengan apa saja anggota, maka akan membatalkan wudu. Walau bila syahwatin, walaupun dengan tanpa syahwat. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun tanpa syahwat, dengan syahwat kita nak cerita lah. Bila tanpa syahwat pun pegang isteri lah, mudah kan, pegang isteri, maka akan membatalkan wudu. Kita berlawanan dengan mazhab apa yang biasa kalau kita pergi ni, pergi umrah biasa, haji kan. Dia taklim mazhab apa biasanya? Dia haji. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, dia tak ada, dia itlaq. Dia tak berkaitkan apa-apa. Syahwat ke tak syahwat, dia tak ada kait apa-apa. Pegang wanita bukan mahram tidak membatalkan wudu. Ini bagi pendapat Imam Abu Hanifah. Kebanyakan di tempat saya belajar dulu di Pakistan, India, Bangladesh, mereka pakai mazhab bila pendapat daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Ahmad dia dengan syahwat akan membatalkan wudu. Kalau tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu. Imam Ahmad, Imam Malik. Imam Ahmad saya tak pernah ingat, tapi tadi tu Imam Malik. Baik, terus. Jadi dalam kita Imam Syafi'i, maka dengan syahwat ataupun tanpa syahwat maka akan membatalkan wudu.
Dan terus melainkan ahli rumah memperahan walaupun adalah salah seorang daripada keduanya wanita dan lelaki tadi, dia dipaksa. Dipaksa. Satu orang kena ikat. Satu orang kena ikat. Suami kena ikat. Isteri dipaksa pergi pegang suami. Kalau tak pegang suami, nanti aku buat apa ni yang bunuh ke apa. Tahulah kenapa dia suruh pegang kan. Tapi nak bagi contoh, nak bagi faham. Nak bagi apa? Nak kata dipaksa. Dipaksa, salah seorang dipaksa, maka tetap juga akan membatalkan wudu. Ataupun salah seorang daripada kedua tadi, lelaki ataupun wanita tadi, ialah mayat. Ini dah meninggal dunia. Salah seorang dah meninggal dunia, maka biasa terjadi. Isteri biasanya suami meninggal dunia. Suami meninggal, maka nak buat apa, kucupan terakhir. Kucupan terakhir. Maka bila dia pegang suami dia, bersentuhan dengan suami dia, maka akan membatalkan wudu yang hidup tadi. Yang orang yang hidup akan terbatal wudu. Walaupun dia pegang tadi mayat. Lakin la yanqudu wudu'ul mayyiti, akan tetapi tidak terbatal wudu mayat tadi. Mayat dah siap-siap dah berwudu. Maka jangan cium, nanti nak kena wudu balik. Tak perlu. Sebab mayat dah settle. Dah settle dah. Tak perlu nak diwudukan balik dan tak batal wudu bagi mayat tadi. Baik. Dan terus wal murad bil basharati huna wal sya'ri was sinni waz zufri qala syaykhuna wa wal batin al-'ain. Dan yang dikehendaki dengan basyarah, yang dikehendaki dengan kulit. Yang kata kulit tadi bertemu dua kulit. Dua kulit tadi bertemu ialah selain daripada rambut ataupun bulu-bulu. Selain daripada rambut, bulu-bulu, gigi dan kuku. Maknanya apabila bersentuhan rambut, bersentuhan gigi, bersentuhan dengan kuku, maka tidak akan membatalkan wudu. Kalau kata nak apa? Nak panggil isteri, contoh nak panggil isteri. Macam mana nak panggil? Macam mana nak kejutkan dia ni? Subuh tak bangun. Kita buat apa? Tarik dia punya rambut. Batal tak wudu kita? Tak batal wudu kita. Cumanya agak kurang adab sikit lah kan. Tarik rambut. Dan gigi, pegang gigi. Pegang gigi. Ada pegang gigi. Macam mana pegang gigi? Orang mungkin gigi dia terkeluar sangat dan ke depan sangat. Jalan-jalan pandang belakang terkena gigi. Rasa macam terkena tadi. Tengok belakang, oh dia punya gigi dia ke depan. Jadi mungkin kena gigi ni. Sakit pun sakit juga. Jadi kena gigi. Jadi tak batal wudu. Boleh terus masuk masjid, boleh terus solat. Dan zufri, dan kuku. Tengok kuku panjang. Satu perempuan sekarang banyak kan, kuku suka simpan-simpan kuku panjang-panjang. Kita terpegang kuku. Terpegang kuku ni, maka tidak membatalkan wudu juga. Dan ada juga syekh, yang ada satu orang syekh juga mengatakan tidak batal juga batin ain. Ini mata yang dalam ni kalau terpegang pun maka tidak membatalkan wudu. Ini cuma dia nak bagi tahu je. Biasanya tak terjadi pun kan. Terjadi. Ini tak terjadi. Kenapa nak pegang kuku? Kenapa nak pegang gigi? Pelik lah. Tapi nak bagi tahu hukumnya itulah dia. Jadi kalau kita kalau dipegang orang rumah kita lah kan, isteri kita. Macam mana pegang yang tidak membatalkan? Ada satu orang dia bagi macam teka-teki lah. Ada satu orang isteri duduk dekat tengah, kau kena pegang isteri dan keluarkan dia daripada tengah tadi. Tengah bulatan, tengah. Macam mana nak keluarkan dia dengan beradab? Dengan beradab. Kata tarik rambut tak beradab. Maka macam mana? Buat macam ni, pegang tangan dia. Yang ni kena kuku atas kita, tangan dia, dan jari kita satu lagi kena kuku dia yang atas. Dan kita tarik dia. Cuma nak bagi tahu contoh je dah. Nak ceritakan bahawasanya ada juga cara di mana kita bersentuhan tapi tidak membatalkan wudu. Bersentuhan yang tidak membatalkan wudu. Wazalika liqaulihi ta'ala, dan demikian itu kerana ada perkataan Allah Ta'ala aula mastumun nisa. Ini dia punya dalil ni lah dalam Al-Quran. Satu ayat tu yang memberitahu tentang
pembatalan wudu itu. Baik terus. Berlapis dengan kain. Kerana itu dia kata kat sini wal murad bil basyarati, yang dikehendaki dengan kulit di situ dia berbagi tahu dengan kulit. Bila kata kulit, maka kalau kulit dengan apa, dengan kain, maka dia tak dikira dua kulit yang bersentuhan. Kulit wanita dan kulit lelaki. Bila ada lapis, maka bukanlah kulit tadi bersentuhan dengan kulit, bahkan bersentuhan dengan lapis tadi lah, baju dan sebagainya. Baik terus wala syakka hal ma lamashu sya'run aw basyaratun lam yantaqi kama law waqa'an yaduhu ala basyaratin la ya'lamu ayya basyaratun rajulin am imra'atin. Ini nak cerita juga, dia nak masuk tentang syak, tentang perkara yang kita tak yakin, perkara yang syak. Kalaulah satu orang tu dia syak, adakah dia memegang benda yang dia pegang tu bulu ataupun dia pegang kulit? Ini contoh bila kata syak, maka benda tu dia tak nampak. Contoh orang ramai, biasanya orang ramai ni nak pergi solat Jumaat ni, dekat atas kereta api, kerja dekat KL, dia nak pergi naik kereta api, orang ramai. Waktu ramai orang, maka naik atas kereta api dia dah siap wudu, dia rasa macam saya terpegang tadi. Nampak belakang ni pula ada amoy lah amoy, rambut panjang. Jadi kita pun rasa tadi ada rasa benda yang kena dekat tangan. Cuma tak tahu benda tu kena rambut dia ke ataupun kena kulit dia, tangan dia. Kita tak dapat nak confirm kan. Walaupun sebenarnya ada perbezaan, tapi cuma dia nak bagi contoh. Dia syak, adakah tadi yang terpegang tadi, tersentuh tadi bulu ke dia punya kulit? Maka bila kata syak, maka tidak batal wudu. Sebab apa? Sebab tadi dia syak, melainkan yakin. Kalau yakin belakang cerita, yakin dah kena dah, ataupun yakin tadi pegang tu memang rasa kulit, jadi maka batal wudu. Bila syak, maka tak terbatal wudu. Seperti mana kalau meletak tangannya ke atas kulit seseorang, dia terletak tangan dia, tapi dia tak tahu tangan lelaki ke tangan perempuan. Mungkin ada dekat satu lubang, dengan duduk-duduk situ ada satu lubang, tangan dia nampak belah sana belah sini. Maka dia pun duduk tengok, alamak ada tangan, dia pegang tangan. Jadi tak tahu dia tangan lelaki ke tangan perempuan. Tak dapat nak beza tangan lelaki ke tangan perempuan, maka tidak terbatal juga wudu. Sebab apa? Sebab dia syak, masih dalam keadaan syak. Baik terus, ataupun dia syak adalah masa mahraman atau ajnabiyatan, ataupun dia syak dia ni pegang mahram ke ataupun ajnabi. Dalam satu rumah, ada apa, kita punya kakak kita, ada kita punya adik kita, adik perempuan lah, kakak, adik perempuan, dan dia ada bawa kawan-kawan ni. Ramailah satu rumah tadi. Ramai satu rumah pula kecil. Jadi terpegang, tapi tak tahu siapa yang saya pegang, kakak saya ke, adik saya ke, ataupun kawan-kawan ni. Tak tahu siapa. Nampak semua laju. Mana nak bagi gambaran, saya nak bagi gambaran sebenarnya, bagi gambaran apa yang diceritakan ni. Jadi dia syak, dia tak tahu dia terpegang siapa, maka juga tidak membatalkan wudu. Ini cerita apabila satu orang tu syak. Dan waqala Syekhuna fi Syarhil Mubab, ada Syekhuna bagi tahu pada kitab Mubab, syarah bagi Mubab. Dia kata walau akhbarahu adlan bilamsiha lahu aw binahwi khuruji rihin minhu fi hali nawmihi mumakkinan wajib alaihi akhdhu bi qawlihi. Jadi bila kita dah syak tadi, maka perkara syak ni akan boleh dikuatkan dengan perkara lain. Akan boleh jadi yakin dengan perkara yang lain. Antara perkara apa? Antara perkaranya ialah satu orang yang adil, satu orang yang boleh dipercayai, yang perkataan dia biasanya dia ni tak menipu. Satu orang yang soleh, mudahnya dia ni hari-hari pergi masjid. Ni mudah kita nak tengok orang adil ni, mudahnya dia ni waktu dia pergi masjid. InsyaAllah orang ni orang adil. Jadi kalau yang selain daripada tu, kita kena tengok kebaikan yang lain pula. Dan apa kebaikan yang dia buat, yang mestinya dia jangan suka berbohong. Jangan diri suka berbohong, kan? Jadi maka dia akan keluar daripada orang yang adil. Jadi di sini dia bagi Syekhuna kata
Dan kalau mengkhabarkan kepada dia oleh seorang yang adil, dengan dia pegang tadi itu, atau dia pegang tadi itu ialah tangan perempuan. Tadi saya nampak tadi awak letak tangan tadi itu, tangan awak tu sebenarnya dia pegang perempuan. Saya tahu itu tangan perempuan. Awak tak tahu kan, tapi saya nampak. Saya nampak ada orang bangun daripada belakang tadi, itu perempuan. Maka dia wajib, dia tadi dah syak dah, dia lelaki ke perempuan dah. Maka dia wajib ambil perkataan orang yang adil. Ada orang cakap, kamu tadi ni, dia kena ambil perkataan. Sama juga, sama juga kes tu, satu orang yang mana dia terkeluar angin, keluar angin daripada dia pada ketika dia tidur dalam keadaan duduk yang tetap. Sebelum ni dah ada cerita dah panjang lebar tentang di antara perkara yang membatalkan wudu ialah keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur. Jadi termasuk juga satu orang yang tidur yang mana dia tidur dalam keadaan tidak menutup papan punggung dia tak tetap. Papan punggung tak tetap, maka akan membatalkan wudu. Bila tidur dalam keadaan papan punggung tak tetap. Jadi bila papan punggung tetap, macam biasa yang tuan-tuan duduk ni, kita duduk bersila. Ini dah banyak kali contoh saya bagi tahu kan, dalam khutbah lah mudahnya. Dalam khutbah sambil tunggu ataupun dalam khutbah kita dengar khutbah, biasanya kita tertidur. Kan? Biasanya kita tertidur. Kalau tak tidur apa alamat tak tidur? Alamat tak tidur dengar tapi tak faham. Itu tak tidur. Kalau tak tidur, tak batal wudu. Macam mana pun tak batal wudu. Terbuka ke, duduk tak betul ke, tak batal wudu. Tapi kalau dah duduk tak betul dan dia tidur, apa cerita sebelah tak dengar, tak tahu apa cerita jadi sebelah. Kata baca apa pun tak tahu, kan tak tahu tak dengar. Jadi dia dah duduk, dia dah ready. Satu orang tu duduk ready dah. Dia duduk macam ni memang duduk yang tetap papan punggung. Macam tuan-tuan duduk ni, betul macam ni yang depan ni. Ni tutup, dia tetap papan punggung. Jadi kalau kita macam ni, dah tidur. Dan tertidur dan kita pun tak perasan lah. Kita pun bangun, kita pun terjaga. Bila kita terjaga, kita kata, saya tidur tadi tidur betul. Tidur memang tidur. Dan saya punya papan punggung tak terbuka. Tapi kawan sebelah ni, orang yang adil, dia kata apa? Tadi masa tuan tidur, saya ada dengar ada bunyi kentut lah mudahnya. Ada bunyi kentut daripada tuan. Dengar bunyi kentut. Dia kata dia tak boleh nak menafikan. Dia pula tidur mana boleh kentut. Contoh macam tu kan. Tapi dia kata dengar. Saya dengar. Dan dia orang yang adil. Maka orang ni wajib mengambil kata orang yang adil. Pemberitahuan tu dia wajib ambil. Jadi dia sedar ke, dia rasa ke tak rasa ke, dia wajib pergi berwudu semula. Bila ada orang yang memberitahu. Baik, terus. Bikibarin fihima fala naqda bitalaqihima masurin fihima aw fi ahlihima lintifai mazinnati syahwati. Wal murad bi suri man la ishtaha urfan waliban. Okey. Baik, tadi yang bertemu dua kulit tadi. Bersentuhan dua kulit tadi mestilah kulit orang yang dewasa, orang yang dah dewasa, orang yang dah besar. Bikibarin beserta dengan itu satu orang dewasa. Maka tidak batal kalau bertemu ataupun bersentuhan kedua itu bersentuhan tadi berserta dengan kecil pada keduanya. Ataupun kalau dah dua-dua bukan kecil, memanglah tak ada istilah tak batal dah dua-dua. Kan? Dua tak batal, satu orang lelaki main sama-sama. Nak pergi solat. Umur baru 5 tahun, umur baru 6 tahun. Maka tak batal wudu. Au fi ahlihima ataupun salah seorang daripada keduanya. Satu orang besar, satu orang kecil, bersalaman ke apa kan, maka tak batal juga. Kenapa? Kerana ternafinya tempat syahwat. Kerana tidak mungkin budak kecil ni tak mungkin bersyahwat. Waktu tu orang besar ni yang tengok budak tu pun tak mungkin syahwat. Budak kecil lagi tak ada syahwat. Dan yang dikehendaki dengan budak atau apa, orang yang tidak diingini pada urfan
tidak ada syahwat pada uruf dan pada ghalib. Pada uruf, yakni pada segi orang yang sempurna, orang yang biasa. Orang yang biasa biasanya macam ni, tak ada syahwat lagi budak macam ni. Maka itu yang dikirakan. Ataupun dan pada ghalib yakni pada ketika sama juga. Pada ghalib, pada kebiasaan lah budaknya, pada kebiasaan budak-budak macam ni tak ada syahwat. Jadi bagaimana kita nak mengetahui? Ibu dah pernah bagi tahu juga ni. Contoh kan, macam mana kita nak tahu budak tu ada syahwat ataupun tak ada syahwat? Kita nak kira budak yang saya salam ni, dia budak perempuan, dan saya salam dia, tak ada mahram dengan dia, nasab ke apa tak ada, maka boleh ke? Adakah saya punya wudu tadi batal ataupun tidak? Maka kita tengok kebiasaan budak ni, umur macam ni, hanya umur berapa? Umur baru 6, umur baru 5. Kebiasaan umur baru 5, 6, tidak ada syahwat, maka tidak batal kita punya wudu. Tetapi untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga terbaiknya kalau dah 7 tahun, kita tak perlu salam. Perlu bersalaman dengan dia ke nak raya kan, biasa kita salam. Ataupun kalau dah bersentuhan dengan dia, maka untuk berjaga-jaga umur 7 tahun dan umur 7 tahun kita bolehlah ambil wudu. Kenapa? Kerana pernah ada kes budak umur 7 tahun, lelaki dan perempuan, dia dekat sekolah dia berciuman. Jadi kemungkinan tadi tu dia dah ada syahwat. Nak bagi tahu budak tu dah 7 tahun dah ada syahwat. Jadi sebaiknya kita berjaga-jaga. Kalau budak umur 7 tahun, walaupun kita nampak budak ni tak nampak lagi ni ada syahwat ni, maka kita sebaiknya ambil wudu lah. Sebaiknya mengambil wudu. Baik. Dan teruslah talaqi bi basyaratai imam mahramiyatin bainahuma binasabin aw wada'in al-musaharat ittifaqi mazinnati syahwat juga. Dan tak batal kalau berjumpa. Tadi tu cerita batal. Yang apa tadi yang diceritakan syak-syak tadi tu kan. Syak-syak tadi, bila kata syak yang terbaiknya, walaupun dalam kitab dia dah kata macam tu lah kan, dia nak, cuma dalam kitab ni sebenarnya dia nak bagi tahu tentang hukum. Tapi ada pun bila jadi kat kita, bila kita syak yang terbaik ni, kita ambil perkara yang yakin. Bila dah rasa macam ni, macam kena, macam tak kena, macam kena rambut, macam kena kulit, terbaiknya kita ambil wudu. Habis cerita dah tak ada nak terfikir-fikir. Tadi tu betul ke rambut, tadi tu betul ke kulit. Maka tak perlu kita nak ambil layan kita punya syak. Baik kita pergi ambil wudu. Dengan keadaan kita duduk Malaysia tu namanya kan, wudu pun air pun ada dan cuaca pun tak adalah sejuk. Maknanya tak menyusahkan untuk kita memperbaharui wudu kita. Maka terbaik kita ambil wudu sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, baik. Terus masuk yang tak batal. Bagi tahu yang tak batal, dengan siapa kita tak batal. Tidak terbatal kalau bersentuhan dua kulit tadi, yang mana mahramiyah beserta dengan mahram dia. Mahram ada beberapa dia punya jalan mahram tadi. Di antaranya apa? Dengan sebab nasab. Nasab macam biasalah, nasab anak ataupun anak buah kita, anak kepada kakak kita, anak kepada kita punya abang kita, adik kita. Maka dengan sebab nasab, anak dia perempuan besar ke kecil ke, semuanya kita bersalaman, maka tidak akan membatalkan wudu. Baik. Ataupun awrada'in, ataupun mahram tadi itu dengan sebab wada', dengan sebab susuan. Ibu susuan. Walaupun tak tahu, lama tak tahu, lama terpisah. Sekali mak cakap, ini awak punya kakak susuan. Dulu mak pernah susukan dia lebih daripada 5 kali yang mengenyangkan. Maka barulah tahu ini kakak susuan. Maka walaupun dia baru tahu, maka tetap dia kalau dalam bersalaman, dia tidak akan membatalkan wudu. Kenapa? Itu dah akan jadi mahram, ni. Bila jadi mahram, ada kata apa? Ada kata nikah itu haram. Siapa yang diharamkan nikah sama dia. Ataupun dengan sebab musaharah, dengan sebab nikah kahwin. Sebelum kahwin pegang batal.
selepas nikah, selepas kahwin pegang tak batal. Siapa yang kita sebelum kahwin dengan isteri kita pegang dia batal, salamnya dia batal. Dan selepas kahwin dengan isteri kita salam dia tak batal. Jawapan dia ialah kita punya mertua kita. Mertua kita lepas daripada itu, maka akan tak batal itu punya wudu. Walaupun dah bercerai. Kalau kata dah bercerai dengan isteri, maka tetap juga mereka ini ialah ibu kita, seperti ibu kita. Nikah kahwin. Okey, baik. Kerana ternafi mazinat syahwat juga. Baik. Walau ishtabahat mahrumuhu bi ajnabiyatin mahsuratin fala masawahidatan minhunna lam yattaqid wa kadza bi ghairi mahsuratin al-awja. Ini pun juga ini ishtibahat. Ini kesamaran. Tahu ini pun masih makna syak juga. Cuma makna syak dia kata syak dan kita ambil yang terbaik, kita ambil yang yakin. Yakni kita perbaharui jalan untuk kita. Apa yang cerita ni? Ini walau kalau lah kata kesamaran oleh mahram dengan ajnabiyah. Yang mana yang mereka kumpulan yang boleh dikira. Ada beberapa orang dalam tu, ada kakak kita, ada adik kita. Maka terpegang salah seorang. Dia kata tak terbatal juga. Sebab apa? Sebab kesamaran. Kesamaran lebih kurang apa? Lebih kurang syak tadi lah. Kesamaran nampak malam ke apa tu kan. Nampak siapa yang saya pegang tadi, tapi yakin pegang. Cuma tak tahu pegang siapa. Tak nampak. Kesamaran. Jadi tetap dia kata tak batal wudu, tapi terbaiknya kita ambilkan juga wudu, perbaharui wudu kita. Ambil yang yakin. Mudah ambil yang yakin. Wala yartafi'u yakin wudu'in aw hadatsin yuzanni ziddihi wala bil syakki fi al-mafhum bil ula fa ya'khudhu bil yakin istishaban lahu. Daripada yang yakin. Dan tidak terbatal yakin wudu ataupun hadas ataupun diyakin hadas dengan sangka sebaliknya. Dan tidak juga dengan sangka dengan apa? Dengan syak. Dengan syak padanya pada sebalik itu. Jadi kita punya wudu tidak terbatal kalau kita yakin. Dan ada dua perkara, kita yakin dan kita syak. Satu yakin, tadi lepas maghrib, sebelum maghrib tadi saya dah ambil wudu. Saya dah sampai pukul sebab apa? Sampai masjid tadi pertama sekali saya pergi ambil wudu dulu. Cuma ni yang syak sekarang ni, saya ni dah terkentut ke belum? Dah terkentut ke belum? Maka kita jangan kita ambil yang yakin. Yang yakin apa? Yang yakin saya dah berwudu. Cuma ni yang syak apa? Yang syak dah terkentut ke belum? Tadi macam terkentut, tapi macam tak kentut. Maka kita ambil yang yakin. Ambil yang yakin, yang ni tidak terbatal wudu kita. Ataupun kita dah yakin yang kita ni dah terbatal wudu. Lepas maghrib, lepas solat maghrib tadi, kita terbatal. So apa kita yakin? Sebab kita pergi belakang. Nak kentut kat orang ni, nanti orang sebelah dengar, dan semua orang sebelah bau, dengar ke bau. Jadi malu pergi belakang sikit. Di belakang solat sunat, lepas solat sunat kita pun lepas. Jadi benda tu nak bagi tu kita ingat. Bila ingat maka kita yakin. Lepas tu dah lama-lama masuk isyak, kita pun dah berjalan sana sini dah balik rumah. Lepas tu kita pun teringat, tadi dah kentut dah, tapi macam dah ambil wudu, macam belum ambil wudu. Jadi syak tu kat mana? Syak tu dekat perkara, syak tu dekat wudu. Maka kita ambil yang yakin. Yakin apa? Yakin saya dah kentut dah tadi. Kat situ kita kena ambil yang yakin. Faham tak? Kita nak kena ambil kerana yakin. Untuk yakin kita, jadi yang betul-betul kita ingat, kita yakin, maka kita jangan terkalahkan dengan perkara yang syak. Perkara yang kita syak, perkara yang kita zon, sangka-sangka sahaja. Fa'khudhu bil yakin istishaban lahu. Okay, baik. Dah habis dah bab tentang bab 4 perkara yang membatalkan wudu. Ini dah masuk bab yang lain. Bab haram. Orang tu haram apabila dengan sebab hadas, maka apa perkara yang haram dia buat. Masuk bab lain, aslinya baik kita sambunglah insya-Allah. 5 minit lagi. Minit lagi. Tanya. Kalau yang sendiri
bantal ke macam maksudnya kita pakai seluar lepas tu dia macam tu pulang tak? oh telanjang. Sikit itu tak bantal ke? Dia yang membantalkan ialah bila kita pegang yang depan satu, dan yang membantalkan tu yang memegang benda yang dalam, yang mana kita buat macam ni tak nampak, maka terpegang, maka akan membatalkan wudu. Kita faham? Jadi bila kita, kalau kata kita kita ada orang yang ada jenis nak istinja sahaja, dia ada wudu dan dia nak istinja sahaja, maka macam mana dia nak buat? Dan dia air macam tu tak boleh, tak faham, macam tu tak faham. Contoh kita nak istinjakan kita punya anak kita, anak baru kecil. Jadi kalau kita pegang dia punya kemaluan, maka akan batalkan wudu, betul? Jadi macam mana cara nak batal wudu? Suruh dia duduk, okey duduk, cangkung, ayah buat, macam ni. Kita pakai yang belakang. Kenapa bila pegang yang belakang ni, maka tidak akan membatalkan wudu. Jadi benda yang dalam tapak tangan yang tak nampak tu, itulah yang akan membatalkan wudu bila terpegang. Untuk kemaluan sahaja. Yang wanita, kulit mana-mana pun ajnabi, maka akan membatalkan. Ada apa soalan ni? Ketika bila kita kena memperbaharui wudu sebenarnya hanya sunat saja. Memperbaharui kan? Maksudnya macam mana? Ketika bila kita kena memperbaharui wudu? Benda yang batal kita buat ni, yang 4 perkara ni membatalkan wudu. Maka wajib selepas tu kita nak solat ke apa ke, kita kena wajib kita berwudu pada ketika itu. Bila kita terbatal wudu, maka wajiblah kita berwudu. Macam tu. Dan kalau perbaharui wudu, macam ni, kita nak jumpa solat yang lain, maka kita perbaharui wudu. Sunat kita perbaharui wudu, tak ada masalah. Satu, kita kena ambil wudu. Satu lagi, kita perbaharui. Maksud baru apa? Kita dah ada yang lama dan kita perbaharui. Jadi boleh je masuk yang solat yang lain, ataupun kita dah lama ambil wudu, wudu kita simpan daripada pagi tu sampai ke petang, boleh bertahan. Jadi kita nak perbaharui wudu, tak ada masalah. Jadi perbaharui yang itu, perbaharui wudu tak ada masalah, bila-bila boleh. Benda tu sunatlah. Kita banyakkan anggota yang kena pada kita punya anggota wudu kita. Lagi ada apa? Tak apa-apa, saya insyaAllah kita boleh tutup insyaAllah. Masuk yang lain kan? Dan insyaAllah kita akan sedang berada di atas, berada pada bulan Rejab bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Yang mana pada bulan Rejab ni pun Nabi SAW mengajar kita. Untuk kita apa? Kita mengajar kita doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini bila kata balikna, bila kata ya Allah berkatilah aku pada bulan Rajab. Bila satu orang tu diberkati, satu orang yang apabila dia ada harta, kita akan faham harta dia berkat bila dia gunakan harta dia untuk agama, untuk sedekah. Satu orang tu dia ada umur yang panjang. Bila umur dia tu diberkati, bila umur dia tadi digunakan untuk beribadat pada Allah, untuk berpuasa, untuk mengabdikan diri pada Allah, maka itulah dia ibadat, itulah dia umur yang diberkati. Begitu juga bila kita doa, Nabi SAW minta kita berkat. Kita punya Rejab kita ni berjalan, Rejab Sya'ban ni berjalan dengan diberkati. Makna apa? Maknanya kita punya masa kita punya harta kita banyak kita gunakan pada bulan ini untuk mengabdikan diri pada Allah. Jadi sebanyak mungkin kita usahakan untuk bersedekah, banyak mungkin masa kita solat sunat, banyak mungkin puasa kita. Di antaranya apa juga? Di antaranya untuk kita bersiapan untuk menghadapi satu bulan yang besar, ini satu bulan Ramadan. Daripada Rejab lagi, daripada 2 bulan sebelum 60 hari, Nabi SAW dah bawa kita untuk kita ada fikir, untuk kita ada keinginan, bawa kita untuk kita ada persiapan untuk bertemu dengan satu bulan yang besar tadi, ini bulan Ramadan. Banyakkan kita punya bacaan Al-Quran kita dan sebagainya.
boleh liazan insya-Allah. Jadi mana pada bulan Rejab ini bermula daripada bulan Rejab yang kita sepatutnya dah mulakan persiapan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sebanyaknya apa? Sebanyaknya berpuasa. Puasa Isnin Khamis. Isnin puasa yang bagus. Puasa Isnin Khamis kita dah mulakan. Jadi bila bulan Ramadan nanti tidak menjadi satu keberatan untuk kita. Dan di antara amalan yang besar untuk kita banyakkan bulan Ramadan juga ialah membaca Al-Quran. Banyak yang membaca Al-Quran. Ulama-ulama dahulu banyak. Bila waktu Ramadan ni, seolah-olah Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Bulan yang akan diturunkan Al-Quran, yang diturunkan Al-Quran. Beritahu bahasanya banyakkanlah pada bulan itu membaca Al-Quran. Daripada sini, sekarang lagi kita dah mula. Mana yang tak boleh baca lagi daripada sekarang dah boleh mula. Untuk apa? Untuk mencari ustaz ke kan, untuk penyemak ke, untuk menampakkan kita punya persediaan untuk menemui bulan yang mulia, bulan Ramadan nanti. Anak-anak yang kecil-kecil dah mulalah untuk kita biar biasakan mereka dengan baca Al-Quran. Itulah kita ada sama-sama lah, bersama-sama. Dari situ pun insya-Allah saya ada buat buka untuk budak-budak kelas Al-Quran lah. Kelas Al-Quran ada buat kat rumah lah. Kelas Al-Quran buat kat rumah ada dalam 6 orang lah sekarang ni kan. Lepas maghrib, Senin, Selasa, Rabu. Supaya insya-Allah kalau ada siapa-siapa ni nak hantar lagi budak untuk baca Al-Quran, kita belajar. Untuk kita hantar mereka untuk belajar Al-Quran, boleh sama-sama insya-Allah. Kita nak ramai pun kan, dalam jumlah orang boleh ramai pun. Yang bagi tahu apa? Yang bagi tu kita buat persiapan untuk diri kita, persiapan keluarga kita, supaya apa? Supaya Ramadan nanti dapat kita sambut dia dengan penuh persediaan yang baik insya-Allah. Dan insya-Allah apa yang baik adalah daripada Allah SWT, apa yang buruk adalah daripada Allah Taala juga. Tapi atas kelemahan saya minta maaf kepada tuan-tuan, minta ampun kepada Allah SWT. Insya-Allah kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah ada 4 minit lagi kita beri persiapan untuk solatnya. Ibu wudu ke apa dia?